Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini adalah kita akan belajar mengenai konsep kedaulatan. Okay, dalam bab 1, okay, tajuk besarnya adalah kedaulatan negara. Okay, kalau kamu lihat kepada imej yang cikgu beri sebelum ni, cikgu ada bagi konsep kedaulatan. Okey, cikgu nak terangkan apa itu maksud kedaulatan untuk kamu lebih faham apa dia kedaulatan. Okey, seperti yang kamu baca, okey, kita boleh tengok kat sini. Kedaulatan ditarikkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Kedaulatan negara kita dapat dilihat dengan lebih jelas sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kedaulatan ni dalam erti yang lebih mudah, kamu boleh ingat adalah kuasa. So kuasa yang tertinggi dan wibawa. Okey, ingat kuasa. Kalau kamu ingat kuasa, ia adalah kedaulatan. Okey, ada beberapa banyak takrif kedaulatan ni dari segi bahasa. Ada bahasa Yunani, bahasa Inggeris dengan bahasa Arab serta bahasa Melayu. Okey, apa maksud kedaulatan dari segi bahasa Yunani? Okey, kedaulatan ialah supernuous. Okey, supernuous atau supernus yang bermaksud agung atau tertinggi. So agung, terpaling tinggi. Okey, so perkataan ini merujuk negara yang bebas dan merdeka. Kalau kita sebut kedaulatan sebuah negara, okey, maksudnya negara tu kalau dari maksud segi bahasa Yunani adalah yang telah bebas dan merdeka. Okey, dalam bahasa Inggeris pula, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Jadi sama maksud juga dengan bahasa Yunani tadi, bebas. Bila dah bebas, maksudnya merdeka. Bila dah merdeka, ada kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab adalah berasal daripada kata daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Daulah. Bahasa Arab daripada daulah. Okey, bahasa Melayu pula merujuk pada kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Berbalik apa-apa pun bermaksud kepada kuasa. Kuasa yang tertinggi, yang agung, yang bebas dan merdeka. Okey, itu dari segi takrif bahasa. Kita nak lihat, okey, seterusnya, apa pandangan-pandangan tokoh pula? Okey, pandangan tokoh. Okey, pandangan tokoh. Ada beberapa pandangan tokoh memberi takrif, okey, yang sesuai dengan zamannya. Okey, waktu Aristotle, okey, kita tengok zaman Aristotle. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sebuah negara. Kedaulatan merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Jadi Aristotle menyatakan bahawa, okey, so boleh highlight dalam tu. Bila kamu dapat buku teks ataupun dalam buku nota kamu, okey, kamu boleh buat kuasa tertinggi. Kemudian undang-undang. Okey, berkaitan. Kalau Aristotle dia sebut ada kuasa tertinggi, kemudian ada undang-undang. Okey, kita tengok kepada Ibn Khaldun. Okey, dalam kebanyakan tokoh-tokoh ni memang kalau maksud mereka memberi pandangan tidak ada yang berlainan. Semua ada mempunyai persamaan maksud, persamaan pandangan. Okey, cuma mungkin ayatnya berbeza. Maksudnya pun ada dia berbeza sedikitlah. Okey, cuba tengok kepada Ibn Khaldun. Kedaulatan merupakan kekuasaan dan kekuatan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Okey, jadi kat sini kata kunci dia apa? Okey, Ibn Khaldun kata kunci dia adalah kekuatan. Kedaulatan tu adalah kekuatan. Okey, sama juga kekuatan, kekuasaan. Kalau kuasa mesti kuat. Okey, jadi tapi dia ada semangat kekitaan. Kekitaan. Kat situ boleh highlight kekitaan.
Okey, kekuatan semak kitaan diiringi dengan kekuatan semak beragama. Jadi Ibnu Khaldun ada menambah kena ada semangat beragama. Okey, boleh highlight kat situ. Okey. Dan berkorban mencapai cita-cita yang sama. Jadi ada berapa poin kat situ? Ada berapa kata kunci? Ada 4. Kekuatan, kekuasaan, semangat beragama, berkorban. Okey. Seterusnya Jane Bodin. Kita tengok Jane Bodin pula. Okey, Jane Bodin ni. Okey, Jane Bodin pula menyebut kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Jadi ada berapa kata kunci kat sini? Kedaulatan, kuasa. Jane Bodin pun sebut dia mengenai kuasa. Jadi Aristotle pun sebut ada kuasa. Kedaulatan ni kuasa paling tinggi. Ibnu Khaldun pun sebut kekuatan kekuasaan. Okey, kemudian Jane Bodin pun sebut mengenai kuasa juga. Okey, seterusnya ada sifat kekal. Okey. Dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk undang-undang. Dia ada sebut mengenai undang-undang juga, sama seperti Aristotle. Okey, kemudian kita tengok pada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Siapa Tunku Abdul Rahman? Siapa lagi tak kenal? Okey, Tunku Abdul Rahman adalah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Pandai. Okey. Apa yang dikatakan oleh pandangan tokoh ini? Tunku Abdul Rahman mengatakan bahawa kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Jadi kata kunci kat sini adalah bebas. Okey, boleh garis, boleh highlight bebas. Okey, keadilan. Okey, kebajikan. Okey, dan kesejahteraan rakyat. So ada 3 kata kunci: kebebasan, adil, kebajikan. Okey. Itu dia. Mengenai pandangan tokoh Tunku Abdul Rahman. Kemudian Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Okey. Beliau mengatakan bahawa kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Okey. Kedaulatan merupakan kuasa okey. Yang bawah tu bukan, okey, kamu tengok yang atas tu dia kata okey, beliau mengatakan, Tun Dr. Muhammad Saleh mengatakan negara tu adalah kena merdeka. Okey, 1. Bebas. Okey, tanpa telunjuk asing. Itu ada hak dan kuasa. Sama juga kuasa. Jadi keempat ada 4. Okey, mengatakan kuasa. Okey, kecuali Tunku Abdul Rahman. Cuma dia sebut ada bebas. Tetapi yang lain pun ada menyebut tentang kebebasan. Okey. Jadi apa rumusan yang kamu boleh dapat? Okey. Jika kita lihat, okey, kita tengok ayat yang terakhir. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dan kewibawaan sebuah negara merdeka untuk menjalankan pemerintahan serta melaksanakan undang-undang. Kedaulatan penting demi kesejahteraan rakyat dan kemampuan negara. Kedaulatan ini diterima dan diiktiraf oleh negara lain. Okey. Jadi berdasarkan tugasan minggu lepas, cikgu tanya apa rumusan yang kamu boleh dapat melalui pandangan tokoh-tokoh ini. Okay, ada 5 orang tokoh. Jadi jawapan kamu perlulah mengandungi. Pertama, kedaulatan mengikut pandangan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam buku teks. Saya dapat memahami ataupun saya dapat menyimpulkan bahawa tokoh-tokoh ini memberi pandangan bahawa kedaulatan merupakan kuasa tertinggi. Itu dapat 1 markah dah. Kuasa tertinggi. Kemudian kamu boleh jawab. Okey, kedaulatan juga mempunyai kekuatan dan kekuasaan negara. Merupakan kekuatan dan kekuasaan negara. Okey, kamu boleh juga sebut merujuk kepada undang-undang negara.
Okey, itu dah 3 isi. Okey, keempat, kamu boleh juga sebut, okey, kedaulatan bagi mereka adalah untuk kebebasan dan keadilan. Okey, kebebasan satu markah, keadilan pun satu markah lain. Okey. Kemudian kamu boleh sebut mengenai okey. Kamu boleh juga menunjuk okey. Kita dapat menjalankan pentadbiran tanpa terlunjuk kuasa asing. Itu maksudnya kita bebas. Okey. Ada berapa dah tu? Ada 6 isi dah cikgu rasa cikgu beri. Okey. Itu kata kunci yang cikgu beri. Okey, kamu boleh olah menjadi ayat. Okey, cikgu rasa itu je penerangan untuk hari ini. Okey, cikgu akan sambung untuk pelajaran seterusnya untuk akan datang. Okey. Sekian, terima kasih.